Ya, pelbagai sebenarnya cabaran yang kita hadapi semenjak ini daripada krisis kesihatan sehinggalah ke krisis ekonomi. Jadi sekarang ini kita akan berikan tumpuan mengenai satu lagi isu iaitu mengenai inflasi, dan sekiranya masalah ini kita tidak bendung, ianya dirisaukan akan menjadi satu bebanan kepada seseorang, baik dari segi bebanan hati dan juga bebanan mental. Ya, untuk topik mengenai inflasi kali ini, pendekatan kita akan berikan kepada anda adalah pendekatan psikologi. Jadi untuk bercakap mengenai topik tangani stres inflasi dengan bijak, kami sangat berbesar hati bersama dengan Encik Nadim Mohamed, iaitu pegawai psikologi LPPKN Negeri Pulau Pinang, bersama dengan kami menerusi talian Google Meet. Assalamualaikum Encik Nadim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey Encik Nadim, kita boleh mulakan. Alhamdulillah kami sihat di sini. Jadi kita boleh mulakan tekanan perasaan akibat masalah keuangan peribadi sering kita dengar sehingga mewujudkan cubaan bunuh diri dan sebagainya. Apa pandangan tuan mengenai perkara ini? Okey, Syafiqah dan Rizwan serta para penonton, selamat pagi Malaysia. Tidak dinafikan kes bunuh diri yang berpunca daripada tekanan akibat daripada masalah kewangan itu adalah antara kes yang kita di LPPKN kendalikan. Sebelum saya memberi pandangan saya suka untuk berkongsi dapatan kajian yang telah dijalankan oleh satu persatuan ekonomi dan juga buruh yang dijalankan pada Julai yang lepas, mendapati sebenarnya lebih kurang 70% golongan B40 terkesan dan hampir 30% golongan M40 terkesan dengan inflasi dan juga kos sara hidup yang sedang meningkat. Lebih-lebih lagi bagi kumpulan isi rumah yang ahli keluarganya adalah 5 hingga 7 orang. Lagi satu dapatan 81% di kalangan responden tiada lebihan wang daripada gaji bulanan. Seterusnya 16.7% juga terpaksa guna wang simpanan sedia ada, dan 2.2% daripada responden adalah terpaksa berhutang atau meminjam daripada orang-orang yang terdekat. Berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh Rizwan seperti tadi, pandangan saya mengenai cubaan bunuh diri ini sebenarnya yang pertamanya ia adalah satu tindakan ataupun ia adalah manifestasi bahawa seseorang itu menghadapi tekanan yang tidak tertanggung. Itu satu adalah manifestasi bila mana seseorang itu menghadapi tekanan yang tidak tertanggung. Yang kedua, dia juga menunjukkan situasi ataupun tahap rasional individu yang mengambil tindakan tersebut. Jadi apabila setiap daripada kita yang mengalami situasi tertekan, baik disebabkan faktor ekonomi dan faktor-faktor yang lain, perlu untuk orang sekeliling ataupun diri sendiri perlu mengelakkan daripada melakukan tindakan yang boleh mendatangkan mudarat ataupun mudarat berganda kepada diri sendiri ataupun ahli keluarga serta komuniti terdekat. Masalah stres ini merupakan satu masalah yang kita boleh katakan masalah senyap, sebab kadang-kadang tidak semua menyedari bahawa mereka itu menghadapi tekanan. Mereka merasakan diri mereka itu normal, tetapi orang sekeliling dah tahu, dah nampak. Jadi selain daripada orang luar, untuk diri kita sendiri, apa di antara indikator yang menunjukkan bahawa kita ini sebenarnya sudah berada di satu fasa ataupun di satu tahap yang sebenarnya agak membimbangkan, Tuan? Okey Syafiqah dan juga para penonton sekalian, sebenarnya setiap penyakit tu ada simptom-simptom awalnya. Begitu jugalah isu kesihatan mental sebenarnya. Antara lain mungkin kita lihat tindakan-tindakan luar jangka seperti cubaan bunuh diri ataupun tindakan-tindakan merosakkan harta benda ataupun kita kata berkaitan dengan keganasan baik di rumah tangga maupun di komuniti. Dia ada kaitan yang pertama sekali tahap tekanan dia. Bila mana tahap tekanan seorang itu tinggi, antara simptom-simptom yang wujud adalah pemencilan diri mungkin berlaku ataupun tindakan-tindakan yang berbentuk keganasan, mungkin marah yang orang kata tidak terkawal kan, ataupun yang saya sebut tadi bila mana berlakunya pengasingan diri, mungkin dia sudah mengalami tahap depresi kan, dan juga mungkinlah ada sampai ke tahap mencederakan diri. Ini bukan saja di kalangan individu dewasa, malahan di kalangan remaja dan juga kanak-kanak kita. Okey. Encik, kita sering dengar satu istilah
turn your weakness into your strength. Dalam situasi inflasi yang mana kita cakap sekarang, inflasi ini ada baik buruknya. Jadi dalam situasi yang sedang kita alami ini, bagaimana dari sudut psikologi kita nak mengambil ruang dan peluang ini untuk menjadi sesuatu yang lebih baik kepada kita supaya ia tidak mengganggu kesihatan mental kita. Ya, Rizwan, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, para penonton sekalian, ada benda yang kita boleh memilih dan ada benda kadang-kadang kita kena harum saja. Maksudnya tiada pilihan untuk kita. Namun begitu, sebagai individu yang normal, untuk kita mendapat satu taraf kesihatan mental yang baik, jadi kita perlu melihat ataupun memilihlah untuk melihat sesuatu situasi itu dengan mata lebah. Walaupun ada di kalangan kita yang melihat situasi yang sedang dialami ini seperti inflasi dan kos sara hidup yang tinggi ini dengan pandangan mata lalat. Jadi terpulang kepada kita pada ketika ini dalam kita mendepani situasi itu supaya kita nak melihat ataupun kita nak membiarkan diri kita berada satu taraf kesihatan mental yang baik itu kita kena lihat dulu dengan pandangan mata lebah tadi saya ajak dan juga jemput tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ni kita lihat semua situasi kita dengan pandangan mata lebah yang terlebih dahulu. Seterusnya mungkin kita lihat daripada pandangan mata lebah itu maksudnya kita nak lihat kebaikan. Apa kebaikan yang mungkin ada sebenarnya bila mana kita cuba mencari ataupun melihat kebaikan, insya-Allah kita menemuinya. Kebaikan ni macam kita cari barang hilang jugalah, Rizwan dan Syafiqah. Kalau kita cari barang hilang, insya-Allah kita menemuinya. Jadi kita carilah kebaikan daripada ujian kehidupan kita dalam keadaan inflasi yang tinggi, kos sara hidup yang tinggi. Saya ingat saya mungkin boleh reflect baliklah apa yang berlaku sewaktu pandemik COVID dulu mungkin kita dah nampak apa hikmah-hikmahnya daripada mungkin kita tak ada masa yang banyak dengan keluarga, akhirnya kita ada masa. Itu pandangan mata lebah tadi kan, daripada kita rasa mungkin kos sara hidup yang kita perlu belanja untuk pergi balik kerja itu tinggi, kita dapat mengurangkan kos perjalanan itu bila mana kita work from home. Itu pada situasi sebatu era pandemik 1 hingga 2 tahun yang lepas. Begitulah juga dengan situasi inflasi sekarang ini. Yang kedua adalah kita perlu bertindak. Kita lihat kepada peluang yang boleh kita sambar. Ini adalah masa dalam keadaan pandemik ataupun dalam keadaan kita nak menuju kepada endemik serta dalam keadaan inflasi dan kos sara hidup yang tinggi, cuba grab apa saja peluang yang ada supaya kita lebih berhati-hati dan mengambil kisah kita punya perbelanjaan harian kita kan. Dulu mungkinlah kita macam hari ni 25 hari bulan, banyak kita kerajaan yang dapat gaji hari ni kan. Kita dapat je pendapatan, mungkin kita malam ni kita makan besar dekat restoran-restoran yang mewah kan, pergi berjalan ataupun membeli barang-barang yang tak perlu pun pada ketika ini kan. Tetapi bila mana situasi ini wujud, bila mana kita lihat dengan pandangan mata lebah dan juga kita grab peluang yang ada, mungkin kita akan lebih orang kata berhati-hati dalam berbelanja. Saya setuju seperti mana Tuan katakan tadi, di setiap kepahitan itu pasti ada kemanisannya. Selepas hujan pasti ada pelanginya. Jadi berbicara mengenai stres ini juga, stres ada dua. Satu yang stres negatif, ada juga stres yang positif. Hari ini tumpuan pastinya diberikan kepada stres yang negatif. Dan kita selalu berbicara mengenai kalau kita stres jangan dipendam di dalam hati kerana takut ia memakan diri. Tapi bila kita nak meluahkan itu pula, cara nak meluahkan kerana apa yang kita risau dan bimbangkan sekarang ini Tuan, apabila media sosial berleluasa, macam-macam kata yang boleh kita nampak di media sosial. Jadi cara terbaik sebenarnya untuk kita meluahkan itu bagaimana Tuan? Okey. Peluahan adalah satu keperluan as a human being sebagai manusia yang hidup, manusia sebagai masyarakat sosial ni, kita tidak boleh bersendirian kan. Ada orang memilih untuk bertemu secara fizikal dari segi peluahan, dan ada juga sekarang ini mungkin disebabkan kita ada teknologi, kerana kita mengadaptasikan teknologi dan juga kita punya aplikasi atas talian ini, mungkin juga kita boleh buat peluahan
secara online kan. Jadi mungkinlah saya ingat sebab awal tadi saya pun ada sebut kita perlu meluahkan. Jadi carilah individu-individu yang profesional dalam bidangnya, yang ada etika, dan bertemulah mereka-mereka ini sebagai contoh kaunselor untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga orang kata pandangan profesional ketiga. Saya ingat di banyak institusi kerajaan ada perkhidmatan ini, termasuk di LPPKN sendiri dan juga kita juga buka talian-talian helpline di atas platform-platform yang mana boleh berhubung terus dengan kita punya pasukan-pasukan orang kata sosial ataupun kaunselor-kaunselor kita. Jadi ini penting sebab kadang-kadang apa yang kita nak luahkan itu mungkin ada kaitan dengan kita punya credibility, ada kaitan dengan kita punya maruah keluarga, pasangan dan juga mungkin berkaitan dengan bagaimana kita mendepani anak-anak dan keluarga. Jadi carilah orang yang sesuai dan juga pakar dalam bidang mereka untuk berkongsi, itu penting. Dalam situasi inflasi yang berlaku sekarang, ia pastinya akan memberi kesan bukan sahaja kepada individu, malah kalau individu yang sudah berkeluarga, ia akan memberi kesan. Tekanan psikologi, tekanan mental akan memberi kesan kepada perlakuan fizikal dan kebimbangannya akan kita bimbang, takutnya anak makan tangan, keluarga tak bahagia dan sebagainya disebabkan oleh tekanan ekonomi yang telah pun berlaku. Apakah pendekatan psikologi yang kita boleh gunakan untuk kita mengawal keadaan ini supaya ia lebih tenang, tidak ada lagi makan tangan dan sebagainya? Okey, Rizwan, Syafiqah dan juga para penonton sekalian, itulah kita kata bila mana kita bertindak di luar jangka, itu adalah manifestasi bahawa kita tidak lagi tertanggung dari sudut aspek emosi, kognitif dan juga efektif lah menghadapi tekanan-tekanan. Okey, jadi kita tak naklah kita ni sebenarnya melakukan ataupun terlibat dalam term melakukan keganasan, especially kepada orang-orang yang kita ada kuasa. Seperti contoh kita sebagai bapa, anak adalah kita ada kuasa ke atas anak, begitu juga dengan majikan kepada pekerjanya. Jadi kita tak nak sampai ke tahap itu. Jadi kita boleh lihat daripada segi pendekatan psikologi ni. Bila sebut psikologi ni, untuk maklumat para penonton sekalian, saya kira saya perlu elaborate sedikit. Psikologi ni melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama adalah elemen kognitif ataupun pemikiran, yang kedua adalah elemen efektif iaitu emosi, dan yang ketiga adalah elemen psikomotor iaitu tindakan tadi kan. Jadi untuk yang pertama sekali saya ingat saya kongsikan di sini adalah berkaitan dengan kita punya kognitif dulu kan. Kita macam mana kita nak mendepani suasana luar jangka, suasana yang kita rasa tak tertanggung tadi. Yang pertamanya adalah menggunakan pemikiran. Sudah pasti pemikiran yang rasional. Jadi bila mana sebut pemikiran ni, kita perlu langkah yang pertama adalah tenang berhadapan peristiwa luar jangka tersebut. Kena tenang dulu. Tak boleh gelabah dalam apa situasi pun kita bertenang dulu. Seterusnya kita kena menerima peristiwa tersebut, accept lah. Kita tak boleh deny. Katalah anak kita melakukan perkara yang kita tak benarkan. Jadi kita accept dulu perkara itu, dan seterusnya kita kena hantar juga isyarat kepada kognitif kita ni bahawa sudah pasti ada harapan ataupun ada perkara-perkara yang baik dan dapat kita tangani dengan baik. Itu adalah untuk elemen yang pertama, Rizwan dan juga para penonton sekalian. Kita pergi kepada elemen yang kedua daripada sudut psikologi ni, elemen emosi ataupun efektif. Jadi untuk elemen efektif ini, kita hantar juga isyarat kepada emosi kita ni, elak daripada kita berada dalam keadaan emosi negatif seperti marah, seperti sedih, ataupun kita hantar isyarat menyalahkan diri sendiri, ataupun kita hantar isyarat emosi itu menyalahkan mungkin anak tadi, pekerja tadi, ataupun orang sekeliling. Seterusnya kita kena accept, reda dengan ujian kehidupan ini, supaya bila mana kita hantar isyarat kepada emosi kita reda, kita akan menjadi lebih tenang. Dan juga sekiranya kita sudah berada dalam keadaan yang tenang itu, mungkin kita rasa kita tidak ada idea untuk kita mendepani situasi tersebut, mungkin kita perlu mendapatkan sokongan ataupun pandangan daripada profesional yang ketiga. Dan yang terakhir, elemen yang ketiga dalam psikologi
psikologi ni adalah elemen elemen psikomotor ataupun tindakan kan. Jadi apa tindakan yang boleh kita buat? Kita mungkin lakukan persiapan awal. Kadang-kadang perkara luar jangka, kita ada juga mungkin 10% kita boleh predict apa akan berlaku kan. Jadi lakukan tindakan-tindakan awal. Seterusnya kita menggunakan kita punya kuasa kepenggunaan kita lah. Kalau dalam inflasi sekarang ini, tindakan yang mungkin kita perlu melakukan perbandingan harga. Ini adalah psikomotor punya tindakan setelah kognitif efektif, dan juga kita kena buat waktu ini adalah waktu kita beraksi, action ya. Jadi mungkin juga kita kena ubah cara hidup kita kan. Antaranya kita mungkin orang yang suka makan dekat luar kan. Jadi memilih untuk memasak sendiri, dan juga kita wujudkan disiplin berbelanja kan. Hari ini dalam keadaan fenomena inflasi yang tinggi dan juga kos sara hidup yang juga tinggi ini, jadi kita perlukan ada disiplin berbelanja, itu membeli barang-barang keperluan dan elak membeli barang-barang yang menjadi kehendak kita. Dan seterusnya kita kena tambah juga dalam elemen psikomotor ini, iaitu komitmen, iaitu kita kena ada komitmen bersama suami, isteri, anak-anak ya. Yang mana daripada sudut kita tengok sekarang ini, yang paling terkesan 70% adalah sumber makanan kan. Jadi kita kena ada komitmen untuk memproses sendiri sumber makanan kita kan, sehinggalah sumber makanan itu ke meja makan. Kita tengok harga ayam, harga ikan, semuanya kalau kita minta diproses, dipotong, disiangkan, ikan bilis dikopek, cili sudah yang blend, kita beli yang dah proses siap, harganya sudah masuk dalam harga belian tadi. Tapi kalau kita ada komitmen untuk mengurus sendiri, untuk siang sendiri, untuk potong sendiri, harga itu akan lebih kurang, lebih rendah, dan juga kita dapat menyediakan makanan daripada awal hinggalah yang berada di atas meja makan kita. Itu yang saya ingat dapat membantu kita daripada sudut emosi tadilah, dan juga mendepani cabaran. Dalam pada mana kita mendepani cabaran inflasi ini, kita sebagai pengguna perlulah menjadi bijak untuk berbelanja, dan juga bijak untuk mengawal keuangan kita, juga kena bijak untuk mengawal emosi supaya kita tidak stres dan kita takut akan mengundang kepada perkara-perkara negatif seperti mana Ridwan katakan tadi, mungkin akan ada cubaan membunuh diri. Itu yang kita ingin elakkan. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Nadim Muhammad, Pegawai Psikologi LPPKN Negeri Pulau Pinang, kerana sudi bersama dengan kami untuk berkongsi bagaimana untuk menangani stres inflasi dengan bijak. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.